Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung perbincangan bab 4 dengan tajuk yang terakhir iaitu 4.8 pertumbuhan prima dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Ada beberapa hasil pembelajaran yang akan kita capai dalam tajuk ini. Yang pertama adalah dapat menyatakan jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, dapat menamakan tisu yang terlibat pada pertumbuhan prima dan juga pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, dapat menyatakan kedudukan tisu yang terlibat pada pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan prima. Yang keempat, kepentingan pertumbuhan prima. Yang berikutnya, dapat menerangkan pertumbuhan sekunder. Yang keenam, dapat membanding dan membezakan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Dan yang terakhir, dapat menyatakan kepentingan ekonomi bagi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, ada beberapa hasil pembelajaran yang kita akan capai. Okey, terdapat dua jenis tisu yang akan terlibat dalam pertumbuhan prima dan pertumbuhan sekunder, yang mana ia melibatkan tisu-tisu meristem. Okey, dan terdapat dua jenis meristem pada tumbuhan yang terlibat dalam pertumbuhan. Okey, yang pertama kita ada meristem apex yang terdapat di hujung pucuk dan di hujung akar. Okey, kita telah bincangkan dalam pertumbuhan mengikut zon, di hujung pucuk dan di hujung akar. Perkembangan pertumbuhan dalam video sebelum ini, di mana di zon yang pertama iaitu zon pembahagian sel, terdapatnya tisu-tisu meristem yang terlibat dalam pertumbuhan prima yang kita panggil sebagai meristem apex. So meristem apex dijumpai atau terdapat pada hujung pucuk dan hujung akar. Meristem yang kedua yang terlibat dalam pertumbuhan dipanggil meristem lateral, iaitu terdiri daripada cambium gabus, dan juga cambium vascular. Ada dua jenis meristem lateral dekat sini. Cambium vascular terletak di antara tisu xylem dan tisu phloem dalam berkas vaskular, manakala cambium gabus terletak di bawah ataupun di lapisan selepas lapisan epidermis, di batang, di daun dan juga di akar. So ada dua jenis meristem yang akan kita bincangkan yang terlibat dalam pertumbuhan prima dan juga pertumbuhan sekunder. Kebanyakan pokok ataupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami dua jenis pertumbuhan, iaitu pertumbuhan prima dan pertumbuhan sekunder. Semua pokok dikotiliden akan mengalami pertumbuhan ini. Pertumbuhan prima diikuti dengan pertumbuhan sekunder, manakala sebahagian besar pokok monokotiliden tidak mempunyai pertumbuhan sekunder. Jadi ia hanya melibatkan pertumbuhan prima. So dua jenis pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama pertumbuhan prima dan yang kedua ialah pertumbuhan sekunder. Seperti yang kita telah bincangkan dalam video sebelum ini, kita bincangkan perkembangan pertumbuhan yang melibatkan 3 zon, yang itu adalah merujuk kepada pertumbuhan prima, iaitu ia berlaku pada semua pokok monokotiliden dan pokok dikotiliden yang berlaku di hujung pucuk dan di hujung akar. Kepentingan bagi pertumbuhan prima adalah untuk menambahkan panjang pucuk dan menambahkan panjang akar supaya pokok mencapai ketinggian maksimum. Dan apabila pucuk melakukan proses
pembahagian sel diikuti dengan pemanjangan sel dan pembezaan sel dalam 3 zon seperti yang kita bincang sebelum ini. Pucuk dan akar akan menambahkan panjangnya. Okey, so kita akan tambah panjang pucuk dan tambah panjang akar. Okey, kenapa nak tambah panjang pucuk atau ketinggian pucuk? Sebab untuk capai ketinggiannya maksimum untuk mendapatkan cahaya matahari yang maksimum untuk fotosintesis. Dan kenapa kena panjangkan akar? Sebab akar digunakan untuk mencari atau menyerap air dan garam mineral. Okay? So, satu kepentingan dia adalah untuk menambahkan ketinggian ataupun panjang pucuk dan panjang akar. Yang kedua, melalui proses pertumbuhan primer selepas proses pembezaan di zon pembezaan sel, okay, pokok akan menghasilkan xylem primer dan juga phloem primer. Okay, di mana xylem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Okay, manakala phloem primer digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, so melalui proses pertumbuhan primer, kita akan dapat pucuk yang panjang, akar yang panjang, xylem primer, phloem primer dan juga cortex primer. Okey, so itulah pertumbuhan primer. Okey, kita lihat soalan 46 muka surat 167. Okey, rajah menunjukkan pertumbuhan primer pada hujung pucuk dan hujung akar yang terdapat 3 zon pertumbuhan, iaitu zon pembahagian, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan. Okey, menggunakan rajah tersebut, diminta pelajar melabelkan ketiga-tiga zon. Okey, seperti yang kita bincang dalam video sebelum ini, okey, kita boleh bahagikan akar contohnya kepada 3 zon. Okey, zon yang pertama di hujung meristem apex ini, ia merupakan zon pembahagian. Okey, so di mana terdapatnya banyak sel-sel meristem yang membahagi secara secara mitosis. So ini adalah zon yang pertama, iaitu zon pembahagian. Diikuti yang kedua, zon di bahagian atasnya adalah zon pemanjangan. Di mana proses pemvakuolan berlaku. Di sini dia akan memanjangkan sel-sel ke saiz maksimum. Pemanjangan. Dan zon yang ketiga, bila kita lihat terbentuknya rambut-rambut akar dan terbentuknya vascular bundle ataupun berkas vaskular, di situ ada xylem dan phloem, maka di sinilah lakunya pembezaan. So kita namakan zon ini sebagai zon pembezaan. Okey, so sekarang kita lihat pula pada bahagian pucuk. Di bahagian pucuk juga kita boleh bahagikan kepada 3 zon. Okey, zon yang pertama, di bahagian meristem apex, kita ada zon yang pertama iaitu zon pembahagian sel. Sama, kita ada banyak meristem sel di situ. Kemudian di bawahnya kita ada zon yang kedua iaitu zon pemanjangan sel, dan apabila kita lihat ada tunas-tunas mula terbentuk, ada daun yang mula terbentuk di sini, maka di sinilah zon yang ketiga iaitu zon pembezaan berlaku. So kita telah labelkan ketiga-tiga zon pertumbuhan pada hujung pucuk dan hujung akar. So melalui pertumbuhan primer ini, kita boleh dapati bahawa
pucuk tadi memanjang dan akar juga memanjang ke bawah, pucuk memanjang ke atas untuk menjalankan fungsinya, manakala terdapatnya di zon pembezaan, terbentuknya xylem dan juga phloem untuk phloem prima, xylem prima untuk menjalankan fungsi masing-masing. So kat sini juga ada xylem prima, ada phloem prima yang akan menjalankan fungsi-fungsi khusus masing-masing. Sekarang kita bincangkan pula pertumbuhan sekunder bagi tumbuhan. Pertumbuhan sekunder merujuk kepada proses pertumbuhan yang berlaku di pokok dikotiliden. Semua pokok dikotiliden akan mengalami pertumbuhan sekunder dan sesetengah tumbuhan monokotiliden. Bukan semua pokok monokotiliden melakukan pertumbuhan sekunder. Ia melibatkan sel-sel meristem lateral ataupun meristem sisi yang terdiri dari sel-sel cambium vascular dan juga sel-sel cambium gabus yang terletak pada vaskular, berkas vaskular dan terletak di bawah epidermis. Sel-sel meristem ini akan membahagi sama juga secara mitosis untuk menambahkan diameter batang dan akar serta menambahkan tisu berkayu. Dekat sini kita lihat kepentingan ataupun the purpose of pertumbuhan sekunder. Mengapa pertumbuhan sekunder itu perlu? Adalah untuk yang pertama menambahkan diameter batang dan akar supaya menjadi lebih besar sepadan dengan pertambahan keperluan pokok tersebut, dan yang kedua untuk menambahkan tisu berkayu supaya mendapat atau memberi sokongan kepada tumbuhan pokok-pokok dikotiliden yang mengalami pertumbuhan sekunder. So basically kita boleh katakan bahawa pertumbuhan sekunder akan memanjangkan pucuk dan akar. Pada masa yang sama, apabila ia melakukan pertumbuhan sekunder, pokok tadi bukan sahaja memanjang tetapi juga akan membesar dari segi diameter dan fungsinya. Dan ia mempunyai tisu berkayu yang dapat memberi sokongan kepada pokok. Soalan 47 meminta kita melengkapkan jadual untuk menunjukkan perbezaan pertumbuhan prima dan pertumbuhan sekunder. Untuk pertumbuhan prima, sel yang terlibat dipanggil meristem apex, iaitu sel-sel meristem di hujung pucuk, di hujung akar, manakala pertumbuhan sekunder melibatkan meristem sisi ataupun meristem lateral. Kedudukan tisu untuk pertumbuhan prima, meristem apex, sel-sel meristem terdapat di hujung pucuk dan di hujung akar, manakala untuk pertumbuhan sekunder, sel-sel meristem terletak di lapisan gabus, di bawah lapisan epidermis, dan yang kedua terdapat di berkas vaskular di antara tisu xylem dan phloem. Fungsi pertumbuhan prima adalah untuk pertambahan tinggi, panjang pucuk dan panjang akar, manakala pertumbuhan sekunder akan menambahkan diameter dan tisu kayu pada tumbuhan tersebut, terutamanya pada pokok dikotiliden. Soalan 48 meminta kita untuk menghuraikan peranan yang dijalankan oleh tisu meristem apex dalam tumbuhan dalam proses pertumbuhan prima. So, peranan dia ialah untuk meristem apex seperti yang kita tahu ia terdapat di hujung pucuk dan hujung akar. Apabila sel-sel ini membahagi secara aktif, secara mitosis dengan aktifnya, ia akan menghasilkan xylem prima dan xylem phloem prima selepas proses pembezaan. Ingat balik, recap balik, selepas dia menghasilkan sel-sel baharu yang banyak, sel akan mengalami pemanjangan, kemudian mengalami proses pembezaan, maka sel-sel meristem tadi membentuk xylem prima dan xylem
dan phloem primer. Okey, di mana xylem primer berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam mineral dari akar ke daun, manakala phloem primer berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okay, so basically itulah cerita ataupun penerangan tentang pertumbuhan primer. So selepas proses pertumbuhan primer, hasil daripada pertumbuhan primer ini kita dapati, okay, bila kita kerat rentas bahagian, okay, ni keratan rentas batang pokok dicotyledon. So kita dapati bahawa pada pokok selepas ia melakukan pertumbuhan primer, kita dapat berkas vaskular, okay, dalam bentuk gelang, yang disusun dalam bentuk gelang untuk pokok dicotyledon. Ciri yang penting kat sini adalah berkas vaskularnya disusun dalam bentuk gelang, okay, di mana phloem terbentuk. Okay, phloem ini adalah phloem primer, okay, di bahagian luar, dan kita dapat xylem primer di bahagian dalam. Okay, dan di antara phloem primer dan phloem dan xylem primer terdapatnya tisu, okay, di tengah-tengah ini, atau yang membahagikan phloem primer dan xylem primer ini adalah cambium vascular. Okay, so kita dah ada cambium vascular, maka kehadiran cambium vascular ini membolehkan pokok dicotyledon melakukan proses pertumbuhan sekunder. Okey, dan di bawah epidermis ni sebenarnya ada satu lapisan lagi tisu di antara epidermis dan juga di antara epidermis dan cortex itu. Okey, cortex ini adalah cortex primer. Okey, hasil daripada pertumbuhan primer kita dapat cortex primer. Jadi lapisan di bawah antara epidermis dengan cortex ni kita ada lapisan meristem lateral yang kedua, iaitu kita ada cambium gabus. Okey, so ini lagi satu meristem sisi ataupun meristem lateral yang akan terlibat dengan pertumbuhan sekunder. Okey, so di sinilah lokasi ataupun kedudukan tisu cambium vascular dan juga cambium gabus yang akan terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Okey, kita mulakan perbincangan bagaimana pertumbuhan sekunder berlaku pada batang pokok dicotyledon. So kita lihat keratan rentas batang pokok dicotyledon. Okey, dan saya labelkan di sini kita ada phloem primer, okey, di bahagian luar, dan xylem primer di bahagian dalam, yang mana kita ada cambium vascular, tisu cambium vascular terletak di antara xylem primer dan phloem primer. Okey, saya ambil satu contohnya kita ambil satu sel di sini, okey, dalam cambium ni. Okey, so cambium vascular ni adalah satu sel cambium vascular. So apa yang berlaku, step yang mula-mula sekali, okey, cambium vascular itu akan membahagi secara jejarian. Okey, so secara jejarian maknanya daripada sel ini dia membahagi, ni secara jejarian begitu. Okey, ni pun membahagi secara jejarian. So bila ia membahagi secara mitosis, kita tahu sel tadi akan menambahkan sel ataupun menghasilkan sel-sel baru, tapi secara jejarian. Okey, so dia tambah sel di sebelah kiri di sisi dia. Okey, yang ni akan tambah sel di sisi dia. Okey, begitu juga dengan sel ini akan menambahkan sel ke sisi secara jejarian. Okey, yang ni pun ke secara jejarian. Okey, sama yang ni secara jejarian ke kiri, ke kanan, okey, secara sisi. Dan akhirnya apabila semua sel-sel cambium ini membahagi secara jejarian, yang pertama secara jejarian, okey, ke sisi, apa yang berlaku, semua tisu-tisu cambium tadi akan bercantum. Okay, cambium vascular yang baru terbentuk tadi akan bercantum dan membentuk
satu gelang yang kita panggil sebagai gelang cambium. Okey, so step yang pertama, cambium vascular akan membahagi secara jejarian, iaitu secara sisi ke kiri ke kanan, okey, seperti dalam rajah ini, okey, dan akhirnya dia akan membentuk satu gelang yang disebut sebagai gelang cambium. Okey, so inilah hasil daripada proses yang pertama tadi, step yang pertama. So apabila setiap tisu cambium membahagi secara jejarian, ambil satu sel, membahagi ke kiri, ke sisi secara jejarian. Setiap satu cambium tadi akhirnya membentuk gelang cambium. Dan setiap kali gelang ini terbentuk, maka gelang ini akan menandakan tempoh pertambahan usia kepada pokok tersebut. Jadi daripada gelang cambium tadi, ia akan membentuk gelang tahunan. Okey, so daripada pembentukan gelang cambium akan terbentuklah gelang tahunan, yang mana daripada gelang tahunan ini kita boleh menentukan usia pokok tersebut. Okey, so nanti kita akan bincangkan bagaimana gelang cambium membentuk gelang tahunan. Okey, sekarang kita pergi pada step yang kedua. Mungkin proses yang kedua iaitu sel cambium membahagi secara tangent. Okey, tadi membahagi secara jejarian, secara sisi, sekarang membahagi secara tangent. Okey, kita ambil satu sel cambium di sini, sekarang dia membahagi secara tangent begini. Okey, menghasilkan sel-sel baharu. So apa yang berlaku di kawasan ini akan terbentuknya sel-sel baharu. Okey, di kawasan ini akan hasilkan sel-sel baharu, manakala sel-sel yang lama akan tertolak keluar begini. Okey, so kalau kita lihat yang luar ini tadi asal-asalnya adalah phloem prima. Apabila proses pembahagian sel cambium secara tangent berlaku, so kita dapat sel-sel baharu di kawasan ini. Ini sel-sel baharu. Jadi sel lama phloem tadi akan tertolak keluar, maka ia akan menolak phloem prima keluar, ke arah luar. So kita ada phloem prima di arah luar. Manakala sel-sel baharu yang dibentuk, sel-sel baharu yang dibentuk di sini, di bahagian dalam ini dipanggil phloem sekunder. So sekarang kalau kita lihat diameter phloem telah bertambah. Okey, kita ada phloem sekunder di bahagian dalam. Okey, ni sel-sel yang baharu, manakala phloem prima tertolak keluar. Okey, jadi kita menambahkan saiz ataupun diameter phloem. Okey, untuk menjadi lebih efisien. Okey, kita lihat pula yang membahagi ke bawah. Okey, kalau kita lihat, so bila dia membahagi secara tangent ke bawah begini, okey, ke dalam begini, apa yang dihasilkan adalah ia membentuk sel-sel baharu di kawasan xylem prima. Okey, so sel-sel baharu ini akan memenuhi ruang yang xylem prima, dan xylem prima tadi ditolak ke bahagian dalam. Okey, so kita dapat xylem prima di bahagian dalam, dan sel-sel baharu yang terbentuk ini kita panggil atau kita namakan sebagai xylem sekunder. Okey, jadi apabila sel cambium membahagi secara tangent, ke arah keluar dan ke arah ke dalam, so kita dapati bahawa saiz xylem
Okay, diameter xylem atau saiz xylem telah bertambah sebab kita dapat xylem sekunder, tisu yang baru, dan phloem juga bertambah saiznya sebab kita memperolehi phloem sekunder. Okay, so basically selepas proses pembahagian cambium secara tangent, okay, secara tangent ini, maka kita akan bentuk xylem sekunder di bahagian dalam dan phloem sekunder di bahagian luar. Okey, di mana xylem prima akan ditolak ke bahagian tengah batang dan phloem prima akan ditolak ke arah epidermis batang. Jadi kalau kita lihat selepas proses yang kedua ini, step yang kedua ini, setiap berkas vaskular akan bertambah dari segi saiz. Okay, jadi bila xylem bertambah besar, phloem bertambah besar, maka pengangkutan air oleh xylem, pengangkutan hasil fotosintesis oleh phloem juga akan bertambah untuk memenuhi keperluan tumbuhan dikotiliden yang semakin membesar. So, bila pokok semakin membesar, kita tahu keperluan air dan keperluan hasil fotosintesisnya juga akan bertambah. Jadi, kalau xylem dan phloem masih lagi pada saiz yang asal, yang kecil, okey, jadi ia tidak dapat memenuhi keperluan pokok tersebut. Oleh itu, kita kena tambah saiz xylem. So, kita dapat xylem prima dan xylem sekunder, dan kena tambah saiz phloem, so kita dapat phloem sekunder dan phloem prima, okey, selepas proses yang kedua dalam pertumbuhan sekunder. Okey, so proses yang pertama, sel cambium vaskular membagi secara jejarian. Proses yang kedua, cambium vaskular membahagi secara tangent. Okey, dan pada waktu ini, selepas proses penghasilan xylem sekunder, apa yang berlaku? Dinding xylem akan ditebalkan oleh lignin. Okey, kita tahu lignin adalah tisu berkayu. Di sini kita menambahkan tisu berkayu untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Jadi kita tambah diameter vaskular, okay, berkas vaskular, dan pada masa yang sama kita menambahkan tisu berkayu. Okay, so ia seperti yang kita senaraikan tadi. Okay, so Raja menunjukkan keadaan keratan rentas batang selepas melakukan step 1 dan step 2, di mana kita mendapat phloem sekunder, okay, di bahagian luar, phloem prima di bahagian dalam, xylem sekunder, okay, kemudian kita ada xylem prima dan juga kita memperolehi gelang cambium. Okay, so dua step yang pertama, inilah hasil yang berlaku pada batang pokok dikotiliden. Okey, step yang berikutnya, step yang ketiga. Okey, sebenarnya semua step ini berlaku serentak, tapi kita bincangkan step by step untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan itu, sekunder itu berlaku. Okey, step yang ketiga, kita lihat pula pada cambium gabus. Okey, tadi awak bayangkan, pelajar bayangkan yang ini telah berlaku di bahagian vaskular, berkas vaskular, dan pada masa yang sama pada bahagian epidermis dan cortex prima, terdapatnya cambium gabus yang juga akan membahagi secara mitosis. Okey, tisu yang kedua terlibat dalam pertumbuhan sekunder iaitu cambium gabus. So, apa yang berlaku pada cambium gabus, okey, yang terletak di antara epidermis dan juga cortex prima ialah ia akan membahagi. Okey, kita ambil satu sel cambium gabus ini, ia akan membahagi secara tangent. Okey, so secara tangent, apa yang berlaku bila dia membahagi secara tangent, tisu-tisu baharu terbentuk ke arah luar. Okey,
dan juga ke arah dalam, ke arah tengah batang pokok. Okey, so tisu-tisu baharu ini akan menolak tisu yang lama. Okey, so apabila sel-sel baharu terbentuk, epidermis lapisan luar yang paling luar ni iaitu epidermis tadi akan tertolak ke bahagian luar. Okey, now kita ada epidermis di bahagian luar. Okey. Okey. Dan sel-sel baharu yang terbentuk di bawah epidermis, sekarang epidermis berada di bahagian luar epidermis bahagian luar. So sel-sel baharu yang terbentuk di sini kita namakan dia sebagai gabus. Okey, kita ada tisu gabus di sini di bawah epidermis. Okey. Okay, kita ada lapisan gabus dan di korteks prima pula apabila cambium gabus membahagi secara tangent ke dalam begini, apa yang berlaku, korteks prima tadi akan tertolak ke bahagian lagi dalam. Okey, tertolak ke bahagian dalam, so kita akan bentuk satu lapisan sel-sel baharu. Okey, sel-sel korteks yang baru yang kita namakan dia sebagai korteks sekunder. Okey, dan lapisan korteks prima ini telah tertolak ke bahagian dalam. Okey, so lapisan yang baru ini kita panggil sebagai korteks sekunder. Okay, so korteks sekunder terdiri daripada sel-sel yang baharu, gabus juga adalah sel-sel baharu. Okay, epidermis yang asalnya tadi tertolak ke bahagian luar dan korteks prima tertolak ke bahagian dalam. Okay, jadi epidermis tidak lagi di lapisan ini. Okay, lapisan epidermis adalah lapisan paling luar. Okey, jadi apabila cambium gabus membahagi maka ia akan membentuk sel gabus di sebelah luar dan korteks sekunder di bahagian dalam. Okey, dan fungsi tisu gabus adalah untuk melindungi batang dari serangan serangga dan bakteria apabila epidermis merekah. So apabila pokok semakin besar dan besar, lilitan batang pokok tadi akan bertambah. Okey, so kita akan tambah sel baru. Okey, diameter batang pokok akan bertambah. Kalau kita tengok diameternya telah bertambah dekat situ Okey, diameternya telah bertambah. Dan apabila ia bertambah, epidermis di bahagian luar tadi akan merekah. Okey, so bila epidermis merekah, lapisan yang akan melindungi batang pokok sekarang bukan lagi lapisan epidermis, tapi lapisan tisu gabus yang baharu terbentuk. So epidermis yang merekah ini kerana lilitan batang bertambah, diameter batang bertambah, apa yang berlaku? Ia membentuk kulit pokok. Okey, so kalau kita lihat ya, pokok besar-besar, pokok yang berbatang besar. Okey, kalau kita lihat dia mempunyai lapisan kulit dan lapisan kulit itu sebenarnya epidermis yang telah merekah. Okey, so bila ia merekah, ia terbuka dan ia mendedahkan lapisan gabus, maka lapisan gabus inilah yang akan berfungsi untuk melindungi batang pokok dari serangan serangga dan bakteria. Okey. Okey, selepas proses keseluruhan basically selepas proses pertumbuhan sekunder yang melibatkan cambium vascular di bahagian berkas vaskular dan juga cambium gabus di bawah epidermis, kita akan dapati keratan rentas batang pokok di cotyledon selepas proses pertumbuhan sekunder lengkap. Kita akan dapat lapisan yang pertama di luar ini adalah epidermis yang merekah. Ini ada epidermis yang merekah. Menjadi kulit kayu.
Okey, kemudian kita ada lapisan yang kedua di bawahnya yang melindungi batang pokok, iaitu lapisan gabus. Okey, lapisan yang kedua. Okey, kemudian kita ada, inilah gabus, cambium gabus. Okey, kemudian kita ada ni epidermis merekah, dia dah labelkan di sini. Okey, kemudian kita ada lapisan cortex sekunder, lapisan yang ketiga. Okey, dan di bahagian dalam kita ada cortex primer di lapisan yang keempat. Dan di berkas vaskular kita ada lapisan yang paling luas sekali, okey, yang ni, okey, adalah phloem primer. Okey, yang ni adalah phloem primer. Okey. Okey, diikuti lapisan yang baharu iaitu phloem sekunder. Okey. Kemudian kita ada xylem sekunder, lapisan yang ketiga di bahagian dalam iaitu tisu yang baharu. Okey, yang ni tisu baharu. Dan kita ada yang paling dalam lapisan vaskular iaitu xylem primer. Okey, so selepas proses pertumbuhan sekunder, inilah struktur keratan rentas batang pokok di cotyledon. Okey, so xylem sekunder mempunyai lignin untuk mechanical support ataupun tisu berkayu yang memberi sokongan kepada batang pokok, dan kita ada lilitan batang yang lebih besar. Okey. Okey, so kita tahu pertumbuhan sekunder menambahkan diameter batang. Okey, jadi ia menambahkan diameter di sini, lilitan batang semakin besar. Okey, yang kedua, ia menghasilkan semua phloem sekunder, xylem sekunder, cortex sekunder dan juga lapisan gabus. Okey, kita ada tisu-tisu baharu. Okey, juga tisu yang mempunyai tisu berkayu, dan kita juga pokok juga membentuk gelang cambium yang akhirnya membentuk gelang-gelang tahunan untuk menentukan usia pokok. Okay, so basically inilah hasil pertumbuhan sekunder untuk batang, yang mana batang akan menambahkan diameter dia, lilitan dia. Okay, semakin besar pokok tadi, batangnya semakin besar, kita mempunyai berkas vaskular, pokok mempunyai berkas vaskular yang lebih besar untuk pengangkutan air dan hasil fotosintesis. Yang ketiga, ia mempunyai gelang-gelang cambium untuk gelang tahunan. Yang keempat, ia menambahkan tisu-tisu berkayu untuk memberi sokongan kepada pokok yang semakin besar. Okey, so itulah hasil pertumbuhan sekunder pada batang pokok. Okey, kita lihat soalan 51 muka surat 170. Soalannya, terangkan pertumbuhan yang berlaku pada tumbuhan yang tumbuh di kawasan beriklim sejuk yang mempunyai 4 musim. Okey, so pada musim bunga, yang pertama pada musim bunga, kadar pertumbuhan adalah tinggi sebab persekitarannya lembap, suhunya sesuai. Okey, sel cambium akan membentuk sel xylem yang besar tetapi berdinding nipis, maka kawasan cerah akan terbentuk. So dia akan menghasilkan gelang cambium ataupun gelang cambium yang cerah. Okey, so ia akan menyebabkan lebih banyak air boleh diangkut ke daun untuk fotosintesis. Okey, ini yang berlaku pada musim bunga. Okey, pada musim panas, keamatan cahaya yang tinggi tetapi kelembapan yang kurang menyebabkan xylem sekunder yang terbentuk adalah kecil dan berdinding tebal. Jadi, kita akan mendapat gelang cambium ataupun kawasan gelap yang terbentuk di kawasan gelang cambium. Okey, pada musim luruh pula, keamatan cahaya adalah kurang, maka xylem sekunder yang terbentuk kecil dan berdinding tebal, maka kawasan gelap terbentuk.
dan pada musim sejuk, pertumbuhan sangat rendah kadarnya kerana keamatan cahaya sangat kurang, suhu sangat tidak sesuai menyebabkan cambium vascular dormant pada musim salji. Maka xylem yang terbentuk adalah sangat kecil dan berdinding tebal. Dan kawasan gelap terbentuk. So daripada 4 musim itu ada 3 musim yang membentuk kawasan gelap dan 1 musim yang membentuk kawasan yang cerah. Oleh itu, diakibat kadar pertumbuhan yang berbeza, tumbuhan akan mempunyai gelang tahunan yang terdiri dari gelang cerah dan gelang gelap. So, kalau kita lihat di negara 4 musim tadi, ada 3 musim yang mempunyai gelang gelap dan 1 musim gelang cerah, maka ia menjadi 1 gelang tahunan. So gelang cerah dan gelang gelap membentuk 1 tahun. So kita boleh lihat apabila kita potong pokok yang besar-besar tadi, pokok yang besar-besar yang telah mengalami pertumbuhan sekunder, kita boleh lihat pertumbuhannya melalui atau usia pokok tadi melalui gelang-gelang cambium yang membentuk gelang tahunan. Kalau kita lihat rajah yang dibesarkan ini, so kita ada pertumbuhan semasa musim panas dan musim bunga dan awal musim panas. Kita dapat gelang yang cerah, di sini gelang yang cerah, dan apabila musim akhir musim panas, musim luruh dan musim sejuk, 3 musim tadi ia membentuk gelang yang gelap. So gelang cerah dan gelang gelap ini membentuk 1 gelang tahunan. Bersamaan dengan 1 tahun. Jadi bila kita kerat pokok atau potong pokok tadi, pada batangnya kita akan tengok banyaknya gelang-gelang tahunan. So daripada gelang tahunan tadi, kita boleh tentukan usia pokok tersebut. So kiralah gelang tahunan yang ada bersamaan dengan usia pokok tersebut. Itulah cara macam mana kita boleh menentukan usia pokok, iaitu gelang tahunan boleh dikira dan setiap gelang mewakili setiap gelang gelap dan gelang cerah itu mewakili 1 tahun usia pokok. So bahagian pertama pertumbuhan, iaitu pertumbuhan primer. Kita akan sambung pertumbuhan sekunder pada batang pokok dan kita akan sambung pertumbuhan sekunder pada akar dalam video yang berikutnya.